Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bersiaran secara langsung melalui FB Masjid Kota Damansara untuk kita menyambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk yang berkait dengan halangan yang kita telah pun nyatakan dalam kuliah yang lepas melalui kitab yang kita baca ialah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Di mana kitab ni pun dah nak dekat habis dah, di penghujung dah. Yang mana kitab ini dia memuatkan tajuk yang berkait dengan fiqh jinayat, undang-undang jinayat syariah, dah pun kita jelaskan selesai lah. Hudud, qisas, ta'zir, begitu juga yang berkait dengan sistem kehakiman dalam Islam. Dan kita masuk membicarakan pula tentang hukum halangan. Halangan ni maknanya menghalang golongan tertentu untuk mereka itu menguruskan harta, iaitu kanak-kanak, safi, orang yang bodoh, terencak akal ke, ataupun yang sedah nyanyuk, orang gila dan juga muflis. Ni maknanya mereka dihalang untuk menguruskan harta yang dimiliki oleh mereka sendiri. Maknanya mereka tak boleh untuk menguruskan harta mereka, kena ada orang yang menguruskan untuk pihak mereka. Jadi salah satu daripada pihak yang dihalang untuk menguruskan harta ialah golongan muflis. Muflis kan, ini muflis pun asalnya dari bahasa Arab lah. Muflis ni, kalau orang Melayu kata bankrupt. Bankrupt. Bahasa mana? Jangan bankrupt sudah kan. Bankrupt mari pula bankrupt. Jadi maknanya muflis dalam bahasa Arab. Muflis ni pada perkataan al-fulus kan. Al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah tu lah, yang kata-kata almarhum Datuk Ismail Qamus yang terkenal tu kan. Al-fulus fid dunya, fulus di dunia, wal manfus fil akhirah,
Mampu lah di akhirat esok. Pasal duk pulus ni. Tak habis-habis al-fulus. Kan? Ada fulus, lulus. Tak ada fulus, tak lulus kan. Jadi daripada perkataan al-firs, fulus kan. Okey. Kita nak tengok ni hukum hakam, halangan ke atas orang yang muflis. Dalam bahasa Arab, perkataan muflis diambil daripada perkataan al-fals. Alif, lam, fa, lam, sin. Al-fals. Itu dia punya mufrad dia, singular dia. Dia punya jamak dia, dia punya apa? Singular, lawan dia apa? Plural lah kan. Plural dia adalah al-fulus. Kan? Jadi, yang bermaksud wang yang paling rendah nilainya. Oleh itu perkataan muflis bermaksud orang yang hartanya telah berubah menjadi wang yang paling rendah nilainya. Ia merupakan kiasan kepada kemiskinannya. Muflis tadi kan. Muflis ni mana orang yang tak ada apa-apa lah. Bankrupt lah tuan-tuan. Wal'iyadzabillah. Kita tak nak muflis di dunia, lebih-lebih lagi muflis di akhirat. Kalau jatuh muflis di dunia ni, boleh kira lagi, boleh hidup lagi tuan-tuan. Cuma ialah dalam keadaan kesempitan lah kan. Bahkan kita tak dapat nak ke mana-mana sebab tak ada duit, tak boleh nak belanja, tak boleh nak keluar negara, tak boleh nak enjoy, tak boleh nak belanja dan sebagainya kan. Pasal apa? Tak ada duit. Duit pun kena bagi dekat orang yang kita hutang kan. Muflis, jatuh muflis. Wal'iyadzabillah, kita tak nak lah muflis di dunia dan muflis di akhirat. Itu sebab antara untuk kita mengelak daripada muflis ni ataupun fakir ni kan, antaranya kita boleh bacakan surah Al-Waqi'ah setiap malam. Ni amalan yang kita perlu buat lah. Walaupun hadis ni daif, lemah, tapi pernah Nabi menyatakan man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin la tusibhu faqatun abada. Dan Nabi kata, sesiapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa apa kedana selama-lamanya. Maknanya siapa-siapa yang nak hindarkan diri daripada kefakiran. Bila kita fakir ni tuan-tuan, kita terpaksa meminta-minta kan. Jadi tak elok tuan-tuan kan. Sebab Nabi kata al-yadul ulia khair min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita nak jadi golongan yang memberi, bukan golongan yang meminta-minta kan. Bahkan dalam satu zikir pagi dan petang kan, antara zikir pagi petang, untuk kita berlindung daripada kefakiran ni juga, doa tu kan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ini dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Ya Allah, ya Tuhan, sihatkanlah badanku, sihatkanlah pendengaranku, sihatkanlah penglihatanku. Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan, ku berlindung kepada Engkau daripada kekufuran, kefakiran. Ya Allah, ya Tuhanku, ku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Tidak Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Ini doa yang dibaca setiap pagi petang. Antaranya nak mengelak daripada kita kufur dan fakir. Termasuk berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ini zikir yang dibaca ni. Baca tu. Kan? Jadi yang maknanya nak mengelak kita jatuh fakir, papa kedana, amalkan baca surah Al-Waqi'ah setiap malam.
dan juga doakan waktu pagi dan petang zikir ni insya-Allah. Itu dunia. Kan? Satu lagi muflis di akhirat. Yang ni lagi bahaya. Maknanya itu sebab dalam satu hadis kan, kita pun pernah dengar kot hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim kan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Sahabat menjawab, orang yang muflis itu di kalangan kami ialah seorang yang tidak memiliki dirham, wang ringgit, dan juga tidak memiliki harta benda. Memang betul dah jawapan tu. Dia muflis dunia, tapi Nabi nak bagi tahu ni muflis akhirat. Tu Nabi tanya tu muflis ada dua jenis. Satu muflis di duniawi, di dunia, satu lagi muflis akhirat. Apa yang Nabi nak sampaikan muflis akhirat ni? Kan? Dan jawapan sahabat tu betul. Muflis dunia kan, tapi Nabi nak bagi satu lagi pemahaman muflis akhirat, iaitu lalu Nabi SAW bersabda, sebenarnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat, tetapi dahulunya sewaktu di dunia ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan, maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, dan begitu pula seterusnya terhadap orang lain yang pernah teraniaya, ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi, sehinggalah apabila telah habis pahalanya, sedangkan bebanan dosa penganiayaannya belum lagi dijelaskan, jadi belum dapat dibayar lagi semuanya, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Makna orang muflis di akhirat ni kan, dia bawa pahala solat dia. Selama ini dia solat fardu, solat sunat dia jaga. Kan? Pahala dia dapat. Puasa Ramadan tak tinggal, puasa sunat lagi. Kan? Puasa sunat ni esok ni kita azamlah untuk puasa Khamis, Jumaat, Sabtu. Puasa Ayyamul Bid. Hari-hari putih. 13, 14, 15. Setiap bulan tuan-tuan. Dijadikan sebagai amalan dan ia merupakan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mewasiat kepada Nabi SAW, mewasiatkan kepada Abu Hurairah 3 perkara. Yang pertama solat sunat duha. Yang kedua solat sunat witir sebelum tidur. Dan yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari itu maksudnya ialah 13, 14, 15. Azam insya-Allah. Kan? Lagipun kita tak ke mana pun, duduk di rumah je. Kan? Duduk di rumah, relax, puasa lah. Kan? Makan banyak-banyak pun buat apa? Maknanya membesarkan perut je. Kita nak menguruskan, kita nak diet tuan-tuan. Puasa esok azam. Esok, lusa tulat. Khamis, Jumaat, Sabtu. Maknanya kita jadikan amalan setiap bulan. Ambil 13, 14, 15. Kan? Kemudian Isnin, Khamis. InsyaAllah. Dia kena cuba. Dia amalan ni tuan-tuan, dia kena paksa dan biasakan. InsyaAllah bila kita dah paksa, mula-mula memang kita rasa berat. Berat.
Tapi bila kita dah biasa, dah tak tinggal, kita akan rasa sayang bila kita tak buat. Sayang. Kita menyesal kalau kita tinggal. Melainkan kalau memang ada sebab syar'i lah. Terpaksa sangat kita tak puasa tu sebab kita musafir, tak apalah. Elok kita bila musafir tak perlu puasa. Ataupun mungkin kita sakit ke apa ke, itu tak apa. Tapi kalau kita duk sihat begini ni, duk makan tidur tak ada. Musim PKP ni. Jadi kita kurangkan makan. Puasa lah, dapat pahala. Kalau kita tak puasa, tak dapat pahala. InsyaAllah, azam esok puasa. Bukan letih mana pun. Bukan buat kerja berat pun. Bukan buat kerja kontrak. Tak kira tak ada pula kan. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Jadinya, dia orang muflis bawa pahala puasa dia. Pahala zakat yang dia keluarkan. Tapi dengan sebab dia pernah menganiayai orang semasa hidup dia dulu. Dia mencaci hina orang. Dia memukul orang, dia menuduh orang, dia fitnah orang, dia mengumpat orang, dia mengeji orang, maka dia dapat dosa. Jadi dosa itu dalam konteks tukaran esok di akhirat ialah pahala itu sebagai tebusan dosa yang dilakukan kepada orang yang dianiaya. Jadi kalau ramai yang dibuat penganiayaan tu tuan-tuan, habis pahala dia, dosa orang yang yang dianiaya tu pula dapat balik pada dia, dicampakkan kepada dia. Habislah, pahala hilang, dosa orang dapat, neraka lah tempat dia. Wal iyadzabillah. Kita tak nak jadi golongan yang muflis di akhirat tu. Kita jagalah kaki tangan kita, lidah kita, jaga amalan kita dan perkataan kita, jaga-jaga insya-Allah. Jangan kita sekali-kali menghina orang, mengeji orang, mengutuk orang, menuduh orang, fitnah orang, mengumpat orang. Memang sedap pun mengata orang. Dalam dunia ada dua benda sedap kan. Yang pertama makan free, yang kedua mengata orang. Sedap mengata orang. Seronoklah tu. Kita ni apalah kurangnya? Apa kita ni? Kita duk tengok orang ni, keburukan orang, aib orang, kejatuhan orang. Kita tak tengok kita ni ada aib sendiri, keburukan kita pun banyak. Tapi kita buat tak tahu, kita buat kita ni tengok orang yang tak betul. Jadi kita pun tak betul juga. Payah kan. Manusia hari ni begitulah. Jadi kita ni hak duk mengaji-ngaji ni jangan duk terpengaruh dengan mereka-mereka yang duk provoke dan sebagainya, duk hasut kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita melawan. Jangan, relax, tenang. Terus bila puasa, bila berlaku perdebatan, perkelahian, apa kita jawab? Inni sa'im. Sesuatu aku puasa. Bila puasa ni, insya-Allah dia dapat menahan kita daripada kita bercakap hak bukan-bukan, berdebat, berkelahi dan seumpamanya. Sebab puasa itu sebagai pendinding perisai. Al-siyamu junnah. Nabi kata puasa itu sebagai perisai. Perisai apa? Perisai daripada kita melakukan kejahatan, dosa pada Allah. InsyaAllah lah tuan-tuan. Buatlah. Kita biasakanlah. Jadi kita ni semakin hari semakin meningkat usia, semakin hari semakin dekat dengan kematian tuan-tuan. Maka sebab itu semakin hari kita kena tingkatkan amalan kita. Ilmu ditingkatkan, amalan juga ditingkatkan. InsyaAllah. Tuan-tuan, kita tak lama dah. Bila-bila masa Allah akan ambil kita, jemput kita. Hidup kita berapa tahun sangat? 60, 70. Jadi kita ada berapa tahun saja lagi usia ni. Makna kata begitu. Saya pun dah setengah abad dah. Kadalah lagi kot mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun ni. Lama-lama pun 30 tahun. Berapa lama sangat. Jadi kita yang penting amalan kita tu. Itu sebab Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang usianya, baik amalannya. Itu kita nak panjang usia tapi amalan tak seberapa. Tak ada. Kita panjang usia, amalan pun semakin panjang, besar, berlambak-lambak, banyak tuan-tuan. Ini baru betul.
Jadi kita kena pikir lah kan. Orang Perak kata orang pikir lah. Kita pun kena COVID tak habis lagi ni. Hari ni naik balik dah. Allahu Akbar. Kan kita doa jugalah. Tapi tak makbul lagi ni. Kan minta sebab pemulihan fasa kedua ni mengikut kerajaan, kata dia lepas 7 hari berturut-turut angka 4,000 ke bawah. Nampak kan? Tak belum lagi kan, 4,000 ke atas ada lah kan, 4,000 ke belum lagi, tak menjejak 4,000 ke bawah. Ni 5,000 lebih pula hari ni. Nampak gaya sambung lagi ni kan. Tengok negara-negara luar lain ada juga yang dah kan bebas dah tuan-tuan. Negara kita masih lagi duk berperang lagi dengan COVID ni. Allahu Akbar. Baik, jadi itu jaga-jaga. Ini muflis di akhirat. Ini kita tak nak lah, InsyaAllah. Baik, kita nak lihat muflis yang kita nak bicarakan pada malam ini. Ini baru masuk tajuk kan. Yang tadi baru dia punya intro baru kan. Yang tadi muflis akhirat. Itu pun penting juga diingatkan tu kan. Nak banding muflis dunia dengan muflis akhirat, jatuh muflis dunia tak apa lagi, boleh kira lagi tuan-tuan. Maknanya musibah, bahkan kalau kita redha dapat pahala kan. Apalah sangat kalau kita muflis pun ada orang tolong juga. Di dunia ni ada orang tolong, saudara ada mara, saudara mara ada tuan-tuan kan. Tapi di akhirat siapa nak tolong? Muflis di akhirat esok siapa nak tolong? Tak ada siapa tolong. Itu sebab Allah gambarkan dalam surah Abasa kan. Allah kata yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari lari seseorang itu daripada saudaranya, lari daripada ibu dan bapanya, lari daripada isterinya dan lari daripada anak-anaknya. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Pakat lari habis. Masing-masing nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tak ada siapa boleh tolong dah. Walaupun seorang saudara adik-beradik, kalau kat dunia ni tuan-tuan, kalau adik-beradik kita susah, insya-Allah kita boleh tolong sedikit sebanyak. Ataupun kita susah, adik-beradik kita boleh tolong. Kan? Tu dunia. Paling tidak pun tuan-tuan, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapa kita boleh tolong, insya-Allah. Mereka akan cuba menolong tuan-tuan di dunia ni, insya-Allah. Apalah sangat kan. Tapi akhirat esok pakat bawa diri masing-masing kan. Adik-beradik bawa diri masing-masing. Ibu bapa, orang yang kita sayang, dia sayang pada anak dia, tapi dia tak boleh buat apa, bawa diri juga. Isteri yang sebantal, sebilik, sekatil, sebantal kan, pun akan lari juga masa tu. Masing-masing bawa diri masing. Anak-anak semua pakat kan, sibuk dengan urusan masing-masing. Tuan, hari tu memang dah kan, tak ada dah nafsi-nafsi. Di dunia tak nafsi-nafsi Di dunia dia mesti tolong-menolong, kerjasama kan. Ada sifat bantu-membantu. Yang kaya tolong yang miskin, yang kuat tolong yang lemah kan. Dia begitu tuan-tuan. Itu dunia kan. Jangan kita tak pedulikan orang. Kalau kita dah kaya, kita kaya sorang-sorang, jangan. Kita kongsi kekayaan kita dengan orang yang memerlukan. Allahu Akbar. Pahala besar tuan-tuan. Kita kuat, kita bantu yang lemah, insya-Allah Allah bagi kekuatan lagi pada kita kan. Itu sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kamu bersyukur, pasti aku tambahkan bagi kamu. Tanda syukur itu dengan apa? Dengan memberi. Tuan-tuan, memberi pertolongan itu tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kekayaan, Allah bagi kita kelebihan, kita tolong. Syukurlah tu kepada Allah. Allah akan tambahkan. Dan sesiapa yang kufur, ingatlah. Walaupun sekiranya kamu kufur, ingatlah azabku amatlah pedih. Ingat azab akhirat tuan-tuan. Jangan buat pasal. Bahkan di sebuah hadis kan, bagaimana seorang yang dia merasa senang lenang di dunia,
Senang lenangnya di dunia, tuan-tuan. Tak pernah susah. Kemudian dicelup dia masuk ke neraka. Sekejap je, celupan sekejap, tuan-tuan. Betapa dia merasa begitu azab seksanya neraka. Sampai melupakan kesenangannya di dunia. Kan? Maknanya begitu. Kesenangan di dunia lu dia tak pernah ingat. Maknanya seksaan itu melupakan kesenangan yang dia pernah kecap di dunia. Tengok, tuan-tuan, dia punya dahsyat tak dahsyat api neraka ni. Melupakan apa yang nikmat yang kita dapat di dunia dulu, yang kita kufur nikmat tu. Begitu juga sebaliknya, kan? Sama juga, iaitu seseorang yang merasa sengsara derita di dunia, dicelupkan masuk ke dalam syurga, dikeluarkan, ditanyakan kepadanya, kan, pernah tak dia mendapat kesengsaraan di dunia, penderitaan di dunia? Dia kata dia tak pernah sengsara dan derita di dunia. Maknanya kedahsyatan, kenikmatan syurga itu melupakan kesengsaraan dan penderitaan semasa di dunia dulu. Dia lupa, dicelup sekejap dalam syurga, sehingga melupakan kesengsaraan dan deritanya masa di dunia tadi. Baru sekejap, tuan-tuan. Masuk sekejap tu dah lupa dah. Sengsara, derita dulu, sakit, payah dulu-dulu. Di dunia dulu. Dia tak ada apa dah. Tu dia. Sama juga orang yang senang lenang, kaya raya di dunia, dicelupkan masuk ke dalam neraka sekejap ya. Betapa sengsara deritanya neraka, hingga dia melupakan kenikmatan, kesenangan semasa di dunia dulu. Yang dia ni maknanya yang dia dapat tu, dia lupa kesengsaraan tu, melupakan kesenangan di dunia. Kan begitu juga kelazatan syurga itu melupakan kesengsaraan dia masa di dunia. Jadi kita pilih nak mana? Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih senang di dunia ke, apa kesenangan di akhirat ke, kesengsaraan di akhirat? Nak senang di akhirat, kita beriman dan beramal. Kan betapa syurga ni, tuan-tuan, siapa tak masuk syurga rugi serugi-ruginya. Itu sebab antara cita-cita terbesar bagi orang Islam beriman ni, tuan-tuan, apa cita-cita? Ada tak cita-cita nak masuk syurga? Kalau tak ada cita-cita nak masuk syurga, tuan-tuan, dia seorang bukan orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman ni, dia cita-cita terbesar dalam hidup dia ialah untuk dia dapat masuk syurga di hari akhir. Sebab apa? Masuk syurga itu satu kejayaan yang terbesar. Kan? Allah sebut dalam Quran surah As-Saff ayat kata apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang dalam syurga adnin. Yang demikian itulah satu kejayaan yang sangat besar, tuan-tuan. Bila masuk syurga itu, itulah kejayaan yang tak dapat diukur dengan kejayaan yang kita dapat di dunia ini, tuan-tuan. Kan dalam surah Ali Imran, Allah menyebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka dia seorang yang berjaya, tuan-tuan. Berjaya. Kan? Jadi kita kejayaan, kita nak ukur kejayaan akhirat tu. Di dunia ni kita nak berjaya juga, tapi seandainya tidak diberi kejayaan, kita jangan merasa gundah gulana. Jangan merasa hina, jangan. Kan? Kalau diberi kejayaan di dunia, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Bahkan kita syukur, Allah tambah lagi nikmat dia. Tapi di akhirat esok, insya-Allah ini kita nak, kan, nak pulun yang akhirat tu. Insya-Allah, kan. Mudah-mudahanlah kita semua masuk syurga. Itu sebablah yang kita lupa untuk berdoa, doa untuk kita minta masuk syurga. Masuk sebab ni kita minta ni 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah.
Allahumma inni as'aluka jannah. Nabi doa. Nabi doa minta syurga 3 kali. Nabi doa, tuan-tuan. Nabi ni garanti ahli syurga. Nombor 1 orang masuk syurga. Orang nombor 1 masuk syurga. Syurga tak akan dibuka hingga Nabi akan masuk dulu. Siapa pun tak boleh masuk. Dihalang untuk masuk. Nabi masuk dulu, tuan-tuan. Itu pun doa pada Allah. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepada Engkau syurga. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada Engkau syurga. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon Engkau syurga. Tu Nabi, tuan-tuan. Bahkan bila kita mohon syurga ni, tuan-tuan, di sebelah riwayat hadis ni kata apa? Nabi kata syurga mengalu-alukan seseorang yang berdoa untuk masuk. Maknanya mengalu-alukan, menyambut bahawa ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah ke dalam syurga. Bila kita minta masuk syurga ni, syurga pula berdoa untuk kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah dia ke syurga. Maknanya sambutan syurga itu menyambut doa kita, dan dia juga berdoa mengajak, menyambut kita untuk masuk syurga ke dalamnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak nak lagi doa. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Ini merupakan suatu doa yang tak patut kita tinggalkan dalam hidup kita, tuan-tuan. Bacalah. Sama dalam solat ke, di luar solat ke, lepas solat ke, tak kira lah, tuan-tuan. Dalam sujud kita minta kepada Allah. Allahu Akbar. Doa, tuan-tuan. Banyak lagi doa-doa yang patut kita jadikan amalan. Baca banyak kali lah. Salah satunya doa untuk masuk syurga lah. Okey lah. Nampak gaya ni? Ada lagi masa. Kita tak masuk lagi ni. Bawa intro baru ni. Yalah. Tajuk ni dia agak akademik sikit ni. Itu so kita duk main-main sikit lah kan. Tak apa tu. Alright, kita ada lagi masa lebih kurang 10 minit lagi ya. InsyaAllah. Okey. Menurut istilah syariat Islam, menurut istilah syariat Islam, muflis ialah orang yang mempunyai hutang yang bertimbun dan melebihi hartanya. Itu makna muflis. Orang yang berhutang, hutang keli pinggang, tak mampu nak bayar. Makna aset dia tu tak mencukupi untuk membayar hutang dia. Tak boleh jelaskan hutang. Itu orang muflis, tuan-tuan. Muflis jangan. Itu sebab jangan berhutang. Hutang ni, tuan-tuan, bila perlu saja. Kalau tak perlu hutang lah. Tak payahlah, tuan-tuan. Kan? Jadi begitu. InsyaAllah lah. Tapi yalah, ini beli apa-apa berhutang. Beli televisyen hutang, beli peti ais hutang, beli mesin basuh hutang. Apa sebab nak hutang? Pasal dia punya amount dia tu tak banyak mana, berapa ribu sangat. Tak perlu kita hutang-hutang lah. Melainkan jumlah yang besar macam kenderaan, terpaksa hutang lah, mana ada cash. Rumah. Itu iyalah, itu mungkin itu tak dapat elak lah, tuan-tuan. Tapi kalau yang lain-lain tu tak payahlah kita nak berhutang. Tak payahlah. Kalau kita berhutang pun kita cepat bayar. Tak apa. Mana kita bertangguh sangat. Lama-lama sangat jangan. Takut kita mati dalam keadaan kita tinggalkan hutang. Kan? Jadi gitu. Jadi kalau elak-elakkan. Itu sebab antara orang yang muflis ni, tuan-tuan, di zaman Rasulullah, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kan? Muaz bin Jabal ni, tuan-tuan, Nabi ajar dia doa. Sebab dia ni banyak hutang, jatuh muflis. Kan? Tapi taklah macam kita kalau muflis ni juta-juta kot. Taklah sampai juta-juta kot zaman tu. Tapi muflis lah kiranya. Nabi ajar doa yang kita duk minta selalu perlindungan 8 perkara kan. Nabi ajar apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini doa yang Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal, iaitu dia punya khasnya, khususnya supaya Muaz bin Jabal tidak berhutang. Padahal minta ni 8 perkara, bukan satu je.
Ya Allah Tuhan, aku berlindung kepada Engkau daripada risau dan kesedihan. Risau dan sedih. Kan? Aku berlindung kepada Engkau daripada lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau daripada pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada kamu daripada dibebankan hutang dan dikuasai oleh orang. Nampak? 8 perkara minta pada Allah. Tuan-tuan, salah satunya minta kita jangan terjebak dengan hutang. Jangan tuan-tuan. Sebab bila dah berhutang ni, dia jadi macam ketagih pula hati. Betul. Kita Alhamdulillah lah. Setakat ni hutang kenderaan je lah. Lain-lain tak ada rasanya. Bahkan ada seorang sahabat saya tuan-tuan, kaya dia, zero hutang, beli cash belaka, beli rumah cash, berapa buah rumah dia beli. Kemudian beli kenderaan cash. Kenderaan dia betul saya kira lah tuan-tuan, semua besar-besar punya, Mercedes, kereta Bentley 2 buah, Bentley hak lama satu, Bentley baru punya satu, yang itu 4-wheel drive ke apa benda ke. Macam-macam, MPV dah semua dah. Pekerja dia pula berapa ratus orang pula, ramai dia punya syarikat itu. Sponsor orang pergi umrah, pergi haji, Allahu Akbar. Makan-makan saya kira lah dia belayar. Bagi orang miskin ni, musim PKP ni tuan-tuan, dia menyumbang untuk orang yang miskin, menyumbang berapa ribu sehari sumbang. Itu masa bulan Ramadan hari tu, sumbangan 1,000 setiap hari jumlah untuk makan berbuka puasa bungkus. Satu hari 8,000. Sebab RM8 dia punya satu bunuh, RM8 tak RM8,000 tuan-tuan, sehari ya. Allah, itu murah rezeki dia tu. Jadi maknanya nak sebut tadi tu, itu doa tu baca. Itu jangan tak baca. Ini doa juga tuan-tuan. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qarija. Ini merupakan doa yang kita ulang-ulang sebagai zikir pagi dan petang. Zikir Rasulullah ni tuan-tuan, ada zikir kan, zikir dalam bentuk baca ayat Quran, zikir dan doa yang digabungkan. Yang baca tu lebih kurang 20 minit lah. Pagi 20 minit, antara subuh dengan zuhur, mana masa panjang lah. Tapi elok kita baca lepas subuh tu, lepas wirid, baca zikir tu. Jadikan amalan tuan-tuan zikir ni. Kemudian lepas asar hingga waktu maghrib, pendeklah sikit masa tu, 20 minit tuan-tuan, 20 minit. Antara zikir yang dimuatkan dalam zikir tu yang Rasulullah duk baca selalu, itulah doa yang kita bacakan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca tu, lepas sembahyang tu baca. Zikir lagi tuan-tuan, ulang. Bila kita baca ulang-ulang ni tuan-tuan, Allah tengok kita ni, oh dia ni duk minta yang ni saja, takkanlah tak bagi. Allah malu tu. Allah malu hamba yang menadahkan tangan kepadanya berdoa lalu dia tidak perkenankan doa. Apa tadi kalau kita minta tu berulang-ulang kali. Allah tuan-tuan, dia pun ada sifat belas kasihan, Rahman, penyayang, kasih sayang, Rahim. Tapi kita kena tunjuklah kesungguhan kita minta tu. Bukan baca sekali-sekala. Selalu. Kan, sokmo kata orang Kelantan. Ni tak baca sekali-sekala, macam mana nak makbul? Baca tuan-tuan, jadikan amalan pagi, petang, lepas sembahyang. Saya memang baca tu, memang tak tinggal lah. Lepas sembahyang tak tinggal, zikir tu punya. Zikir pun jadikan amalan tuan-tuan. Sebablah kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada 4 cara untuk menarik rezeki. Arba'atun tajlibur rizqa. Ada 4 perkara menarik rezeki. Yang pertama, qiyamul lail. Qiyamul lail.
bangun malam. Pukul 4 pagi, 4:30 pagi bangun. Paling tidak pun pukul 5 pagi lah. Terus koman-koman je lah. Kan? Bangun tuan-tuan. Ni, tiap-tiap malam bangun. Sejam, 2 jam kita ambil masa untuk kita bermunajat, mentakarubkan diri dengan Allah Ta'ala. Kan? Mendekatkan diri, mengadu pada Allah masalah kita. Dalam sujud kita, dalam doa kita tuan-tuan. Kita banyak masalah. InsyaAllah Allah akan dengar keluhan kita. Ni duk mengeluh dalam Facebook pasal apa? Duk kena bagi tahu dekat orang, tak payahlah. Duk heboh dekat orang masalah dia. Habis satu dunia tahu. Masalah ni kita mengadu pada Allah, Tuhan kita yang maha besar, yang maha kaya, yang maha agung tuan-tuan. Kan? Itu satu yang mulai. Yang kedua, kasratul istighfar. Banyakkan istighfar. Ini juga merupakan amalan Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah setiap hari tak tinggal. Sekurang-kurangnya 70 kali. Satu yang menyatakan 100 kali Nabi beristighfar, bertaubat, memohon keampunan dan bertaubat pada Allah. Wallahi, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah fil yawm. Fil yawm akthar min 70 marrah. Kata Nabi, wallahi demi Allah, sesuai aku memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih 70 kali. Kalau Nabi 70 lebih, kita kena double. Sekurang-kurang 100 kali itu paling tidak lah tuan-tuan. Masa kita ni hamba yang berdosa. Nabi tak berdosa tapi dia minta ampun juga. Banyak kan? Kasratul istighfar bukan sekali-sekala. Bukan 1-2 istighfar. Sebanyak-banyaknya insya-Allah. Kan? Ratus, ribu pun tak apa. Kemudian yang ketiga, ta'awud as-sadaqah. Iaitu membiasakan sedekah. Sedekah ni bagi. Ada orang minta, bagi. Minta, bagi. Tak kira lah sikit banyak pun. Tapi tak kemut lah orang kata. Maknanya tak tolak lah. Orang minta tu tak tolak lah. Sedekah pagi-pagi tu. Sekarang musim Covid ni tuan-tuan, mungkin kita nak ke masjid. Biasa kita bila pergi masjid, sama ada kita masuk masjid isikan duit dalam tabung, ataupun kita keluar daripada masjid isikan duit tu kan. Kat masjid ada tabungan ni, kita dapat lah letak. Tapi kita dah tak boleh pergi masjid kan. Jadi kalau kita tak berinfak setiap pagi, rugilah. Sebab setiap pagi tu malaikat doakan kita supaya Allah Ta'ala ganti. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Dua malaikat kan. Satu malaikat doa pada kita yang berdoa, yang menyumbang tu, ya Allah ya Tuhan, engkau berikanlah kepada orang yang menyumbang ni ganti. Tapi kalau kita tak memberi, pagi-pagi yang keadaan kita mampu nak memberi, kita tak bagi, kedekut, satu lagi malaikat doakan kepada Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah ya Tuhan, engkau berikanlah kepada orang yang kedekut ini kecelakaan, kebinasaan. Kita nak doa apa? Nak doa Allah ganti ke ataupun Allah binasakan kita? Malaikat tolong doakan ni. Malaikat punya doa makbul tuan-tuan. Dia jaga. Mereka ni bukan pernah buat maksiat macam kita. Sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Isi dalam tabung. Saya ada satu tabung. Jadi bila mana kita dah mungkin seminggu sekali hari Jumaat itu kita bank in. Masjid ke, pusat tahfiz ke. Jadi banyaklah. Sekurang-kurangnya RM70. Kalau sehari RM10. Kan? Ataupun RM100 seminggu. Apalah. Kan? InsyaAllah bank in. Kita nak bank in RM10 sehari, tak ada pasarnya pula kan. RM10 nampak sikit sangat. Kita nak bank in tu satu hal juga. Seminggu sekali bank in. Masuk masjid, masuk ke mana-mana ke. Jadikan setiap pagi tu jangan tidak menyumbang. Dan yang keempat, zikru an-nahar, sabahan wa masaan, iaitu zikir pagi dan petang. Empat perkara menarik rezeki qiyamul lail, kemudian banyakkan istighfar, selalu sedekah dan zikir pagi dan petang. Jadi sebab itu insya-Allah empat ni kalau kita buat, insya-Allah Allah bagi kita rezeki yang berkat, yang luas tuan-tuan, yang bimbang insya-Allah. Okeylah, nampaknya kita baru masuk sikit baru mungkin kita sambung lagi lah.
kan, yang kita bulan depan insya-Allah. Kalau kita tak ke mana ataupun kalau belum buka masjid lagi, kita akan online lagi lah. Kalau tidak pun kita akan ke masjid lah. Kalau masjid tu lagi bagus lah kan. Tapi nampak gaya macam tak lagi kot kan. Sebulan 2 lagi lah insya-Allah. Doa lah mudah-mudahan. Jadi setakat itu untuk kita punya pertemuan pada malam ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada pihak Masjid Kota Damansara dan rakan-rakan muslimin muslimat yang bersama-sama melapangkan masa untuk bersama-sama pada malam ini. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah, diredai Allah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan doa-doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.